رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين الكرام شؤون الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. La tarhal min kaunin ila kaunin wa takuna kahimarir raha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilayhi huwa alladhi irtahala an. Situ La tarhal min kaunin ila kaun. Jangan engkau berjalan daripada satu kaun kepada satu kaun. Allah. Maka adalah engkau tatkala itu seperti berjalan himar yang mengisar gandum. Adalah yang berjalan ia kepadanya itu ialah yang berjalan ia daripadanya. Ya, ini jangan engkau berjalan dengan himmahmu. Ini bukan jalan kaki internet. Ini perjalanan ruhani. Kalau berjalan kaki, ayat witik lagi laju lagi kita. Kita kejar dia pengsan kita. Jadi jangan berjalan mana hemmah kita tadi. Qasad, tujuan dalam mengerjakan ibadah, dalam mengerjakan segala tuntutan dan perintah Allah Ta'ala. Jangan kita berpusing tempat lain. Jangan kita daripada makhluk kepada makhluk. Buat ibadat bukan kerana Allah, kerana orang, supaya dipuji, supaya disanjung, supaya disebut-sebut nama, supaya diglamour. Itu semua dipanggil orang yang tidak matang. Dipanggil ada sifat tufuliyah, kebudak-budakan. Budak-budak dia buat ibadat pusing sana, dia pusing sini. Ataupun dia buat ibadat kerana nakkan pangkat, makam, darajat. Makam tu makam ni, peringkat tu peringkat, itu semua habis. Atau beribadat kerana nakkan syurga, atau nak lari daripada neraka, semua itu dipanggil madkhul. Masih rosak lagi entah, masuk cacat. Dia nak betul-betul bulat kepada dia saja. Dalil firman Allah Ta'ala, man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Man kana yarju liqa rabbih, siapa yang berharap nak liqa, nak berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat, itulah nikmat paling besar mengatasi segala nikmat. Lebih hebat daripada nikmat makan sedap dalam syurga, lebih hebat daripada bidadari dalam syurga, lebih hebat daripada itu dia punya kedudukan rumah besar di sana, besok istana, semua tu terhapus apabila dapat nikmat yang tunggal ini. Apa dia? Tawajuh kepada Allah Ta'ala. Itu nikmat paling besar. Itu nikmat apa? Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri di sana besok kepada Tuhannya. Ia menghadap, ia melihat dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhannya. Itu nikmat paling besar. Sebab bila Tuhan bagi nikmat ni, Tuhan tanya nak lagi tak? Semua kata tak nak. Semua kata tak nak. Itu nikmat paling besar. Ada pun sebelum tu Tuhan bagi, Tuhan nak uji dia, Tuhan bagi tu nikmat. Wah, dia rasa itulah nikmat paling besar. Dan nikmat syurga kan mana boleh tanding. Bila Tuhan tunjuk yang lagi datang, dia nak lagi. Sampai akhir beberapa kali Tuhan janji, lepas ni jangan minta. Yalah Tuhan, ya Allah akan minta lagi dah. Bila Tuhan tunjuk lain, dia nak lagi. Akhirnya Tuhan bagi nikmat paling besar. Dibukakan hijab, dapat melihat wajah Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala yang maha dahsyat, yang tidak ada sedikit pun persamaan dengan makhluk. Dari segi zatnya, dari segi sifatnya, tak serupa dengan makhluk.
Cara mana tu serah kepada Ta'ala. Nikmat paling besar. Lepas itu Tuhan tanya, nak lagi? Tak nak, dia kata. Itu nikmat kemuncak. Jadi siapa nak dapat nikmat kemuncak ini, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali disekutukan dalam ibadat dia akan yang lain. Yang lain tu masuklah sama ada syurga ke ataupun apa niat sama je. Ahadan, isim nakirah, dia masuk semua sekali tu. Mana kemuncak ibadat hanya dia saja, lain tak ada. Ya. Allah. Habis kita buat ibadat kena syurga tu, ya, tak ikhlas ke? Dia ada 3 lapis. Kalau beribadat peringkat bawah dia ibadat, dia mengharapkan ganjaran syurga. Ikhlas peringkat awam-awam. Ya. Peringkat yang kedua di ibadat dia tak pandang syurga, dia harap-harap jangan terkena azab di sana. Itu peringkat kedua. Peringkat yang paling tinggi dua-dua dia tak pandang, dia nak dia yang huwallahu ta'ala, itu yang paling tinggi sekali. Sebab syurga masih makhluk Tuhan. Syurga tu makhluk. Dia nak khalik. Siapa dia khalik? Allah Ta'ala. Itu yang paling tinggi sekali. Ya, mana dalil Quran kata yang paling tinggi? Iaitu waridwanum minallahi akbar. Keridaan dari Allah akbar, tu isim tafdil. Maknanya apa? Paling besar, paling hebat, tak ada. Tu je. Ridha Tuhan. Bila ridha Tuhan dah dapat, ada tak payah cerita lagi tuan-tuan. Ya, Tuhan akan beri dia nikmat sehebat-hebat, ya, ganjaran setinggi-tinggi di sana bisa. Cari ridha dia. Dapat ridha dia, semua dia dapat. Ya. Itu yang paling tinggi. Sebab tu ibadat kita semua ujung dia apa? Lillah, bukan lil jannah. Ada kita semayang usalli, ujung dia lil jannatil firdaus. Ada? Mana dia? Semua lillah, kerana Ta'ala. Habis itu dalam hadis-hadis Nabi janjikan, buat dapat ini, buat dapat tu. Itu janji kita kena faham dalam memahami hadis. Bila Allah Ta'ala letakkan janjian, bermakna amal tu ialah amal yang sangat diredai. Sebab tu dia bagi ganjaran. Maka memberi ganjaran bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Dia punya urusan. Dia nak bagi banyak mana? Urusan kita satu je, izharul ubudiyah, menterjemahkan kehambaan kita. Itu yang disuruh. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia melainkan untuk izharkan, menterjemahkan kehambaan. Itu tugas kita. Jangan ambil tugas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya tugas, dia nak bagi. Pemberi dia Al-Mun'im, itu dia. Dia nak bagi banyak mana, dia nak ganda banyak mana, dan memang pemberian dia sangat hebat di sana. Dan nikmat syurga dia taraki. Dia turun. Ya, dia naik. Makin hebat, makin hebat, makin hebat. Begitulah maknanya neraka. Dia makin dahsyat azab. Ya, cara keadaan sana dia makin naik. Di dunia tidak, di dunia turun. Kan? Ada sedap, lepas tu dia turun. 40-50 dah mula sengal. Gurut seminggu sekali. Ya, sana tangkap, sini tangkap, turun. Lalu dia turun yang lahat tu. Habis, khatam. Ya, dunia nikmat dia apa? Turun. Sebab tu kata Nabi Ibrahim, Al-Quran riwayatkan, la uhibbul afilin, aku tak minat kepada benda yang hilang. Kita nak benda yang kekal, tuan-tuan ya. Benda hilang kita tak minat. Allah wa kullu na'imin la mahalata zailuh. Tiap-tiap nikmat dunia ni apa? Dia confirm dia akan hilang. Makin sikit ditarik. Ya. Kerana nikmat bulan Nabi ditarik, kita dah kena tarik. Kita dah dibawa berpindah. Ya. Ini salah satu adab yang besar dalam melakukan ibadah kepada Allah, dalam menunaikan tuntutan yang wajib terhadap Allah Ta'ala. Maka cara dalaman dia, jangan sekali-kali kita berpaling kepada makhluk, terus kepada hadrat Tuhan. Ya, sebab kita tasawuf, dia nak membawa kita tujuan yang satu saja. Iaitu apa? Makrifat akan Tuhan dengan sebenar-benarnya. Ya, bahawa diingat, dikasihi, dimesrakan diri, ya, rapatkan diri serapat mungkin. Maka di antara penghalang besar dia ialah al-insiraf, terpaling. Berpaling hati daripada Ta'ala itu bahaya besar. Sebab tu dia kata jangan berpaling. Ya, ini dia berpaling ni. Sebab tu dimisalkan, misal pun tak sedap bunyi, takut gitu. Himar kan. Ya. La tarhal
min kaunin ila kaunin. Jangan engkau berjalan daripada satu kaun. Kaun ni istilah sufi dipanggil makhluk. Kaun dipanggil makhluk. Makhluk, ya, kalau Usuluddin dipanggil apa? Makhluk, kainat, jaizat, mungkinat, makhlukat. Itu istilah Usuluddin atau ilmu tauhid. Kalau istilah sufi dipanggil kaunin, ya, akwan kaunin. Bila ada kaun, sana ada mukawwin. Kalau kita ni makhluk, sana ada khalik, ya. Khalik mana penjadi, makhluk yang dicipta. Adapun mukawwin mana yang mentadbir, yang mengawal, yang menjaga. Maka kita ni ialah kaun, benda yang dikawal, yang dijaga setiap saat oleh Allah Ta'ala. Tak ada siapa pun boleh bergerak sendiri, boleh diam, boleh apa, tak. Semua tu dalam urusan Allah Ta'ala yang siap pada azal lagi dah. Dan jangan berjalan mana hati kita daripada satu kaun kepada makhluk kepada satu kaun pada makhluk. Buat ibadat kena sana kena sini, dia pusing jangan. Maka adalah kalau begitu keadaannya adalah engkau, kata tuan pengarang kita, tak kala itu seperti berjalan himar yang mengisar gandum, ya. Macam kita kisar padi dulu ada kan. Yang mana adalah berjalan dia kepadanya, dituju 47 itulah berjalan daripadanya. Tempat yang dituju itu tempat pemulaan. Ya, tempat mulaan di sini, bila dipusing-pusing, situ balik. Pusing-pusing, situ balik. Bermakna makhluk kepada makhluk, apa nama pun dia tetap makhluk. Dia dua je, makhluk dengan khalik. Makhluk, kita semua makhluk, macam-macam jenis makhluk. Adapun satu lagi itulah khalik, pencipta. Maka naklah kita tuju ibadat kita terus kepada khalik, jangan kepada makhluk. Itu satu kesilapan besar maknanya. Dia akan merosakkan segala amalan kita. Contoh dia pun tak riya. Masuk sini. Nabi kata in akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asrar wa khawariya. Dalam hadis sahih Nabi kata benda yang aku bimbang akhwaf, terlampau aku bimbang ala ummati, kena atas umatku, kata Rasulullah SAW. Ya, asyirkul asghar, syirik yang kecil. Apa dia? Wa khawariya. Ibadat tapi hati buat lain. Hati dia nak tunjuk ke orang. Ya, sebab apa dia nak tunjuk dekat orang? Sebab apa nak tarik perhatian orang? Sebab apa dia minat orang pandang dia? Sebab dia jahil dengan Allah Ta'ala. Kalau dia kenal siapa dia Allah Ta'ala, nasai dia takkan berpaling kepada yang lain. Ya, nasai dia takkan berpaling kepada siapa pun. Ya, pada berhadap benda yang paling hebat, zat yang paling hebat, ya, yang tunggal, yang maha dahsyat, dan mana mungkin dia nak berpaling kepada lain. Tapi oleh kena dia berhadap tu tidak tepat ke hadrat Tuhan, maka sepatutnya dia berpaling kepada lain. Ya. Allah. Tafsir dia, yakni jangan engkau berjalan, kata tuan pengarang. Berjalan tu dengan apa? Dengan himmah. Bukan dengan kaki tuan-tuan. Dengan himmah, mana batin kita tadi. Semangat dalaman tadi, daripada satu kaun, daripada satu makhluk kepada satu kaun, kepada satu pergi ke sini tak menghadap ke Tuhan. Ya. Seperti bahawa engkau mengerjakan amal kerana menuntut darajat yang tinggi. Ya, dia beribadat, ibadat tujuan dia apa? Nak naik makam. Nak naik peringkat. Supaya apa? Dia tinggi martabat. Itu semua mana masih terhijab lagi. Ibadat kita semata-mata mencari redha Tuhan saja. Dan beroleh tinggi daripada segala makam. Dia memang ada makam peringkat-peringkat Tuhan jadi, tapi bukan itu tujuan kita. Ya, itu Tuhan punya kerja, dia nak letak, dia nak angkat, itu dia. Hingga tiada berkendak kepada dunia. Ya, dia tak nak, dia tak berpaling pada dunia ni dah cantik, tapi ada satu dia terhijab atas sebelah. Dia hijab dia banyak lapis ni. Ya. Ni hijab yang nurani, makam yang tinggi tu elok. Tapi bila buat ibadat kena dia tu jangan. Dia sikit kena lagi, jaga dia. Buat semata-mata lillah. Kerana menghendaki akan akhirat, ya, pun sama juga. Buat ibadat kena akan akhirat. Itu salah lagi. Buat ibadat kerana Allah, bukan kerana akhirat. Akhirat tu urusan Tuhan, dia nak bagi kita. Dia dah janji dia takkan menyalahi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tak menyalahi janji. Maka bahawasanya demikian itu dipanggil kurang dalam halnya. Ya, martabat dia kurang. Kedudukan dia rendah. Dan bercampur dalam ikhlas amal. Ada ikhtilat, mana bercampur lagi. Kalau kita beli apa? Madu lebah, kita nak apa tuan? Ori. Kita tak nak yang campur.
balik siap test lah, tak kuku lah, ini macam-macam. Sebab dia tak nak benda campuran. Sebab kita tahu benda campuran dia tak ada istimewa dia. Yang istimewa benda ori betul. Ya, maka kita dengan Tuhan macam itulah. Jangan bagi yang campur. Bagi yang originalnya, bersih, padu, dia, tak ada yang lain. Ya. Ilahi anta maksudi. Ya Tuhanku, engkau yang aku qasad. Wa ridhaka matlubi, keridaan engkau yang aku tuntut, bukan yang lain tadi. Bahawasanya demikian itu kurang dalam hal mana dalam kelakuan dia tadi, dan bercampur mana ada ikhtilat dalam ikhlas. Ikhlas dia sudah tidak bersih, sudah bercampur 10%, 20% dengan yang lain daripada Allah Ta'ala, itu rosak. Dan segala kaun, sebab bina ibadat satu hal tuan-tuan, dia nak buat ibadat ni syaitan kacau macam-macam, kita lawan dia. Ya, dah boleh buat, dia masuk lagi tuan. Dia 7 lapis dalam Minhajul Abidin, 7 jalan syaitan masuk tuan. Ya, dia beza, dimisalkan syaitan ni macam anjing. Anjing bila nak ambil, kita dulu-dulu rumah-rumah kerja kahwin, kita sembelih lembu, lepas tu tulang-tulang ni kita gantung bawah rumah kan, sementara nak bersih. Malam dia datang kan. Dia hidup, dia datang. Kita halau dia, dia lari. Rupa dia tak lari habis. Sekerat dia, kita datang dia masuk ni pula. Tak halau lagi, dia lari sana, dia masuk celah dapur pula. Rata dia kona. Imam Ghazali dah kaji 7 line dia masuk tuan. Tak boleh sini dia masuk sini, tak boleh sini dia masuk sini. Ya, jahatnya syaitan dia. Lepas tu kalau kita tak berjaga, takut terkena perangkap dia. Allah. Dan segala kaun itu bersamaan. Semua kaun makhluk ni sama je. Sama ada makhluk ke dunia, ke akhirat, ke syurga, sama pada hakikat ia adalah makhluk Tuhan. Maka kita bukan menyembah makhluk, kita menyembah Tuhan Allah. Kenapa dialihkan ibadat kena syurga? Ya, kenapa diibadat kena syurga? Kalau kena syurga bermakna hati kita minat pada makhluk. Mana besar syurga dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Tuhan dia. Cari Tuhan lah tuan-tuan. Ya. Orang buat ibadat kena syurga sama lah. Dia tak berhadap diri kepada Tuhan dia. Ya. Musim buah durian, orang bawa hadiah kita sebakul buah durian. Musangking kan. Dia dapat buah, dia ambil parang, dia terus buka, dia makan. Tuhan langsung tak ada terima kasih. Ajak naik pun tak ada tuan. Tuhan kata inilah awalan wa akhiran. Ini awal dan akhir. Jangan kau harap aku bawa lagi. Tak ada bahasa panggil kan. Terima kasih pun tak ada. Itu maknanya. Mana apa? Dia dapat nikmat, dia berhadap kepada nikmat, bukan kepada mun'im. Kita dalam ibadat kena berhadap kepada mun'im, pemberi nikmat, bukan nikmat. Nikmat tu makhluk, mun'im dia, segala-gala ada kat dia, lebih ada tu lagi dia boleh bagi. Sebanyak lagi, banyak apa ganda dia boleh bagi lagi tuan. Tackle mun'im, jangan ambil nikmat tuan. Itu silap dia mungkin. Allah. Yang nak upah bila buat kerja siapa tuan? Budak tuan. Budak kan, anak kita 7-8 tahun pergi kedai kita upah dia RM5. Lari tuan. Lepas tu dia pergi kedai lagi, kita bagi RM10. Lagi laju. Lepas tu kan, RM20. Mana apa? Dia bukan buat tadi nak mencari reda ibu bapa, tapi dia buat dia nak kendak dia. Nak beli aiskrim kan. Nak beli tu, nak beli ni. Mana hati dia tak. Dia malu nak ambil upah, tapi kerja kena bertolak. Dah bersuruh bau. Kau tak nampak ni sampah kotor, kau tak bersih ke bapak? Baru dia ambil penyapu. Baru dia kemas. Kalau tak suruh dia diam. Nak ambil upah dia dah malu. Dia dah dewasa sikit. Tapi kalau dah dewasa, dah 30 atau 40 umur dia kan, tu tak payah suruh, dia tahu tanggungjawab. Ini sudah matang. Dia akan cari kerja, cari usaha seboleh-boleh untuk mencari reda kasih sayang ibu bapa dia. Sebab dia tahu ibu bapa dia dah banyak berjasa dengan dia. Maka sekarang mana lebih besar nikmat jasa Allah Ta'ala dengan ibu bapa. Tuhan jadikan kita benda besar tuan-tuan ni. Maka oleh kerana itu jangan berpaling hati lain daripada Allah dalam ibadat. Sebagaimana lisan, begitulah dalam. Lisan kita lillah, begitu dalam pun begitu. Jangan berpaling. Tapi jaga di sana syaitan nafsu cukup jahat. Dia gayut di sana, dia pusing di sana macam-macam. Ya. Allah. Dan segala kaun, segala makhluk tu bersamaan dalam keadaannya aghi. Semua itu dipanggil ghairullah, selain Allah Ta'ala.
Maknanya selain Tuhan makhluk. Maka jangan berhadap pada makhluk. Jangan ibadat kerana makhluk, ibadat kerana Allah Taala. Kalau dapat dalamnya setengahnya itu anwar sekalipun, walaupun dalam makhluk itu bentuk anwar. Apa bentuk anwar? Tadilah makam, peringkat, ya, itu baik, benda hebat, peringkat dengan Tuhan. Tapi jangan buat ibadat kepada dia. Sebab itu peringkat makam itu kurnia Tuhan kepada hamba. Dan barang siapa mengerjakan amal kena menuntut darajat, ya, dia dapat makam tu, makam ni yang tinggi pada duniawiyah ataupun pada ukhrawiyah. Dia buat ibadat, tapi tujuan dia supaya duniawiyah, di dunia dia dapat nama, ya, dia dapat sebutan, dapat sanjung. Sebab tu satu istilah pepatah Melayu tak boleh pakai. Apa dia, tuan? Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggal apa? Semerang. Maksudnya apa? Kita tinggalkan jasa supaya jasa kita dikenang. Itu batal, tak betul. Ya, kita yang buat ibadat jangan harap jasa kita dikenang. Kita buat ibadat harap kita diredai oleh Allah. Tuhan terima kita cukup. Satu dunia tak terima kita, tuan, tapi Allah terima. Tempat di mana? Al-Jannah, syurga, tuan. Satu dunia terima kita, lambung kita, angkat kita. Tuhan tak terima kita. Tempat dia An-Nar, neraka Jahannam, tuan. Ya, cari redha Tuhan. Biar lawan tak kenal kita pun tak ada hal. Ya, kita tak cari kenal Tuhan. Bukan kita hidup nak dikenal orang, bukan kita hidup nak dipuji orang, nak disanjung. Itu semua niat-niat yang karut dia panggil. Ya, semata-mata mencari redha Tuhan saja. Itu sebab makna ikhlas, istiwa uzammi wal madhi minal ammah. Itu makna ikhlas, setengah daripada ta'rif ikhlas. Istiwa uzammi wal madhi. Sama je bagi dia, orang puji pun dia tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa, tuan. Baru dia ikhlas. Kalau orang puji dia terangkat, tak jejak. Tu kacau. Ya. Dia buat hari jasa mu dikenang. Seorang tukang kipas, seorang tukang dua-dua tak boleh pakai. Dalam hadis Nabi kata, barang siapa memuji kamu berdepan, genggamkan segenggam pasir baling kat muka dia. Sungguh dia apa? Dia memotong fa'inau kata tak unukak, seolah dia kerat leher kamu. Ya, jadi sama dia. Orang caci kita pun tak ada rasa apa, orang puji kita pun tak ada rasa apa. Seorang sufi besar, wali besar, tuan, ya. Orang test dia. Panggil dalam satu majlis. Ya, dah tiba datang azannya, dia suruh balik. Cuba bang, pergi balik. Pergi balik. Dia panggil lagi, datang lagi. Berkali-kali sampai anak murid dia kata, Masya Allah, tingginya makam Tuan, gitu. Hebatnya makam Tuan, ya. Dia kata tak ada, mana ada hebat. Kau nak tahu, dia kata yang aku buat ni anjing pun boleh buat dia. Allah. Ya, anjing pun boleh buat. Kita panggil anjing, dia datang. Kita halau, dia lari. Panggil lagi, dia datang tak? Dia datang. Kita halau, dia lari. Panggil 10 kali, dia buat. Kalau kau tak boleh buat macam ni, dia kau dengan dia lagi baik daripada kau. Berat, tuan-tuan ni. Allah. Sebab hati nak dipusing betul. Tetapkan dia dengan dia, tuan. Sebab dinamakan hati kita ni Baitullah. Hati kita dinamakan Baitullah. Masjid pun dipanggil Baitullah. Kaabah pun dipanggil Baitullah. Apa makna dia? Baitullah, rumah tempat menyembah Allah. Kalau hati, Baitullah dengan makna tempat untuk mengingati Allah. Menghadap diri kepada dia saja. Jangan beri yang lain. Kalau beri pada lain, kita rosak, tuan. Ya, rugi besar di akhirat. Besok tengok amal tak ada apa, kosong. Kita buat kerja atas dunia, tiba-tiba tak dapat hasil, kita mengeluh kan. Sana tak lagi teruk, kan? Dia tak ada keluhan, nikmat atau azab dia. Nak balik dunia dah tak boleh, kan? Ini sekali. Ruang kita round sekali je. Betul-betul lah. Kalau tak betul, itulah yang kita nak menghadap mahkamah qadi Rabbul Jalil di akhirat, tuan-tuan ni. Allah. Dan barang siapa mengerjakan amal kerana menuntut darajat yang tinggi pada duniawiyah, ya, supaya dia terkenal, supaya dia masyhur, minat orang puji dia, tuan-tuan, ya. Dan ataupun pada ukhrawiyah, nak dapat nikmat besar di sana besok, ya, maka senyap adalah ia berjalan. Maka jangan engkau jadikan akuan itu tempat perjalananmu, ya, jangan begitu. Maka adalah engkau seperti berjalan himar yang mengisar gandum, ya, dan yang permulaan berjalan daripadanya, tempat dimula jalan kepadanya, itulah penamat dia. Dia pusing-pusing pimai tang tu. Kita pergi ke mana, tuan-tuan ni? Kita tidak. Ya, wa inna ila rabbikal
muntaha wa anna ila rabbikal muntaha, dan kepada Tuhan kamulah kemuncak segala-galanya. Apa kita buat kepada dia semua. Dan istilah sekarang banyak menggunakan istilah sama makna dia. Ya, Allahu ghayatuna. Allah Ta'ala lah kemuncak kita. Ya, matlamat kita ialah dia. Baru dia betul tuan ni. Dan diumpamakan dengan himar yang terlebih sangat keji tuan ni, himar Allah. Yang sangat keji dalam hal pekerjaan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, daripada segala ayat. Lampau kejinya manusia memalingkan hati dia tidak menghadap Tuhan, begitulah. Jadi kalau setengah ni itu anwar sekalipun, walaupun makam tadi nur kan, tak boleh, sebab dia masih makhluk. Kita nak terus kepada Khalik. Benda ni kesimpulan di mana tuan? Ada makrifat atau tidak je. Dia kalau kenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal, dia takkan berpaling hati dia kepada yang lain. Dia punca tak berapa kenal, sebab dia berpaling kan. Orang besar, pangkat besar kan, dia tak kenal. Kalau minum teh kat kedai sebelah dia pun tak abu. Dia buat tak kenal ni. Orang tanya tak kenal. Kenapa? Dia ni kau tak kenal. Dia. Dia kenal. Bila dia kenal boleh terperanjat. Ya, dia tak kenal dia buat dak. Begitulah dia kurang kenal Tuhan. Sebab tu dia buat dak, dia balik buat lain. Tuhan panggil dia pun dia pusing buat lain kan. Itu contoh dia. Sebab kenal tu adalah satu perkara yang amat besar ya. Pengenalan dia lebih tinggi, maka kedudukan dia adalah berbeza kan. Walakinil hal minal akwani ilal mukawwin, ada alif lam, al mukawwin. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan tetapi engkau berjalan hemah kita daripada segala kaun makhluk kepada yang mengadakan dia, yang mengadakan dia. Itulah Allah Ta'ala. Dengan sekira-kira engkau angkatkan hemmah, mana matlamat hati kita, tujuan kita, qasad kita tadi kepadanya, yakni kepada mukawwin, itulah kepada Allah Ta'ala. Dan kau jadikan segala hemmah itu berhenti atasnya, wukuf kat dia je. Itu panggil wukuf qalbi. Berhentikan hati kita ke hadrat Tuhan. Itu mana wukuf qalbi. Wukuf mana apa? Waqafa yaqifu wukufan. Dia kalau baca tajwid dia ada wakaf kan. Wakaf kan berhentilah. Berhenti kat dia je, jangan berhenti tempat lain. Hati ni berhenti dekat dia je. Duduk dekat dia. Jangan diberi tempat lain tuan ni. Ada satu orang waliullah tuan ni, dia berjalan tiba-tiba di belantara terputus air tuan. Tiba-tiba dia terjumpa satu telaga. Nak cedok air, tahulah padang pasir tuan. Beratus kaki bawa puluh-puluh kaki. Tengok je lah tuan air. Nak tali tak ada. Tiba-tiba dia tengok aja air kat tu, air tu naik. Ni karamat dia. Air tu naik. Naik air tu nak masuk mulut dia. Dia mengelak tuan. Dia menangis, ya Allah, bukan ini yang aku kendak. Aku nak engkau, bukan ni. Kalau kita macam nganga tu. Masuk surat khabar, nak tenung dia naik syekh tu. Wah. Ya, dia tak nak tuan-tuan. Oh, menangis dia. Bukan ini yang aku nak, ya Allah, aku nak engkau. Ni tak nak itu. Ya. Dahsyat tuan-tuan ni. Macam cerita para awliya kalau kita tengok. Dalam mereka tadi meluruskan dan membersihkan qasad dia terus ke hadrat Tuhan sahaja, ya. Allah. Dan kau jadikan segala hemmah itu berhenti atasnya, atas Allah Ta'ala. Qasad kita semua ke dia tuan. Apa pun. Sebab kerja dunia boleh jadi akhirat bila qasad dia betul. Dia makan nampak dunia kan, tapi dia qasad nak ibadat, jadi ibadat. Dia bekerja ke pejabat ke mana, tujuan dia apa? Nak dapat rezeki. Dapat rezeki untuk apa? Ibadat, jadi ibadat. Bila titik dia betul hujung kena Allah, semua jadi. Tapi kalau ibadat dia buat cantik, semayang, zikir, baca Quran, tapi titik tak betul. Titik mana? Kena orang. Kena orang ni, semua yang pandang, semua yang puji, habis. Dia rosak. Ya? Jadi orang yang zaki, yang cerdik, yang pintar, amalan akhirat tetap jadi akhirat cantik, amalan dunia pun jadi akhirat cantik. Atau yang bijak begitu. Ya? Mana apa dia jadi cantik tadi? Qasad dalam tu jaga. Matlamat dalam tu jaga. Bila dia akan selamat? Bila makrifat dia lagi tinggi.
lagi tinggi makrifat dia dengan Allah, lagi rapat hubungan dengan Tuhan, lagi cantik amalan dia. Sebab apa? Dia takkan berpaling kepada yang lain. Dan jangan engkau kendak lain daripadanya, daripada Ta'ala. Jangan. Dan tiada yang engkau kenal dalam dua negeri, melainkan akan dia je. Aku tak kenal dalam dunia akhirat, melainkan dia. Siapa dia? Lepas tu hati jangan dipusing tempat lain. Satu ulama' tuan-tuan di tengah beberapa soalan. Orang soal ni kan. Jadi bila dijawab tu, dibuka buku tuan. Dibuka kitab dia lah. Ya. Bila orang soal, tuan, soalan gini-gini. Dia jawab. Dia kata jawapan tu ada pandang. Dia pandang. Kebetulan bila habis majlis, kitab dia tertinggal buku. Orang pergi tengok, tak ada apa, kosong. Ya, kosong. Apa tujuan dia buat gitu? Dia nak jaga dalam. Ya, kita tak ada pandang jawab berjeling-jeling. Apa? Tononnya dia handal kan. Jawab tak tengok kertas, tak tengok apa. Dia hafal, dia buat-buat tengok kertas. Sebab apa nak tutup dalam? Kau jangan nak temirang dalam gitu. Dia tutup, jangan bagi naik. Ya, itu hebat orang dulu tuan-tuan ni. Dia tutup macam-macam cara. Dia tengok tak ada tulisan kosong tuan. Tujuan dia buat tadi apa? Dia tak nak apa? Hati dia riak. Ya. Kalau orang tanya prom jawab, dia ni handal betul lah. Semua dia hafal Quran, hadis, kitab sini semua dia ingat kan. Dia memang hafal tapi dia buat tu tujuan apa? Nak downkan nafsu dia kan. Ya, dia tutup. Sebab bila kita boleh downkan nafsu kita, boleh rendahkan dia, di situ nilai rohani kita lagi cantik, lagi tinggi. Darajat dia lagi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam para aulia ni. Cara-cara mereka menyuci dan membersihkan dalaman itu. Dan tiada yang engkau kenal dalam dua negeri ini melainkan akan dia je. Akan siapa? Allah Ta'ala. Kerana tiada dalam dia dua negeri itu lain daripadanya pada awal dan pada akhir. Awal siapa dia? Dia. Akhir pun dia juga. Huwal awwalu wal akhiru. Allah Ta'ala yang awal, maknanya sebelum ada makhluk, dia yang sedia kala. Wal akhir, dan dia yang kekal. Akhir dengan mana segala binasa besok, dia yang kekal. Dia sajalah. Berfirman yang maha tinggi, ya, bahwasanya kepada Tuhanmu jualah wa anna ila rabbika, dan kepada Tuhan kamu jualah kesudahannya. Kesudahan, ya. Sila cetak sin dal alif hun. Kesudahan mana kemuncak. Padahalnya awal kerana dan akhir kerana kepadanya tempat kembali, ya. Pusing semua balik kepada dia balik. Maka jadikan olehmu akan hamba bagi Allah, jangan jadi hamba selain Allah Ta'ala. Dan sempurnakan olehmu segala janjimu. Kita dah tunaikan janji dengan Allah dulu, bukan? Dan mengaku, ya, alastu bi rabbikum qalu bala. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Tuhan kata. Semua jawab seragam, ya. Bala, bahkan maknanya mengiktiraf Allah. Bila dia iktiraf, dia makrifat kenal Tuhan, dia takkan berbalik hati pada yang lain. Dan jangan kau kerjakan bagi suatu gharad, satu tujuan yang kembali ia kepadamu. Sebab tujuan tadi kembali pada kita. Orang bila berkasih, betul kasih dia bagi, dia tak diingat dan bahkan dibagi pada kekasih mahbubah dia tadi sebaik-baik mungkin. Ya, kalau dia bagi tapi harap balas, itu bukan kasih. Itu orang pergi kerja kahwin kan. Siap tulis, gomong kau aku bagi berapa telur, ya. 1000 biji. Besok datang balas pula. Itu lain kan. Orang yang kasih, apabila dia memberi, dia memandang benda tu sikit, walaupun benda tu hebat. Dan dia sentiasa ada risau, takut-takut ada kecatatan, ya. Dia bagi kasih dia hadiah tu, padahal dah cukup cantik dia balut tu, kan. Tapi bila beri tu dia rasa, tadi betul tidak? Kan dia senyit. Dia takut. Dia takut komen daripada kekasih dia tadi. Maka kekasih berkasih dengan Allah Ta'ala begitulah. Kita akan beri semaksimum yang boleh, secantik yang sehebat boleh. Kalau beri lebih kurang dia, itu belum sampai makam mahabbah yang tinggi belum. Begitulah mana. Apatah hati dia langsung tidak berpaling. Orang berkasih macam tu. Di mana saja dia tengok, dia akan ingat kekasih dia. Apa saja yang berhubung dengan kekasih dia,
dia akan bawa ingat kepada kekasih dia. Ya, dia tengok adik kekasih, dia ingat kekasih. Dia tengok bumbung rumah kekasih dia pun dia ingat kekasih. Apa benda yang ada alaqah, yang berkaitan dengan mahbubah kekasih dia, dia tengok, dia karen ke sana. Sekarang apa benda yang ada alaqah dengan Tuhan? Semua makhluk. Semua makhluk adalah ciptaan dia. Maka kalau benar, dia benar hebat kasih ke Tuhan, mana saja jatuh pandangan di hati dia akan karen kepada Ta'ala. Ya, itu kan kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu qablah. Tidak aku lihat semua makhluk ni dengan mata kepalaku, melainkan mata hatiku dah menghadap ke dia. Pum. Itu betul dia kasih. Dia pandang ciptaan kekasih kan. Batu orang bila dia kasih sangat, satu perempuan ni jadi rebutan, tiba-tiba takdir dapat ke dia. Oh, dia punya seronok kan. Bini dia pula tak apa pandai masak, masak nasi lembik. Oh bagus mang kau masak, senang telan gitu. Sebab apa? Sebab dia dah syok kawan tu, apa buat semua kena. Kalau angin oh berapa kau pakai ni harum bau. Betul. Dia akan pandang semua cantik sebab dia kasih. Kalau ada mula dia menyampah je semua tak kena. Kau ni apa masak ada dia komen dan ni. Itu kan dia tak ada kasih. Bila ada mahbub, kasih tu ada je, itu penting. Ya, tuan-tuan, apa saja dia akan pandang cantik, hebat tuan-tuan ni. Apatah lagi Allah SWT yang sangat hebat tuan-tuan ni. Semua dia begitu adalah hebat. Allah. Kemudian ada pun berjalan pada suatu keadaan kepada satu keadaan, ada 3 bagi. Dipecahkan oleh tuan pengarang 3 ya. Pertama, berjalan daripada perangai yang mazmumah kepada perangai yang mahmudah. Itu satu. Itu dipanggil orang berjalan. Mana orang dalam suluk, misi perubahan ni kena ada. Dia bertak sabar kepada sabar, dia bertak reda kepada reda, dia bertamak kepada qanaah, dia mesti dia peksa kena cek benda tu. Ya, dia bantai-bantai tembak dengan zikir, tengok lataif di tempat ni makam apa, tempat ni sifat apa dulu. Sebab lataif semua tu ada tu. Dia tembak ada tak hasil benda tu. Ternyahlah sifat tu. Kalau itu bermakna dia sudah mula mencapai satu peningkatan. Dan yang kedua, berjalan daripada satu keadaan yang kurang kepada yang lebih ahwal dia tadi tu. Ya, mahabbah dia. Adakah mungkin meningkat atau tidak? Sebab dia suruh kita sentiasa cek. Dan yang ketiga, berjalan daripada satu keadaan amal yang hasanah kepada satu sawab, mana pahala atas hasanah yang lain. Dan dengan beberapa darajat daripada segala sekalian itu naqisun. Semua tu kurang. Naqis sebab semua tu makhluk lagi. Maka yang awal apabila ada ia dengan nisbah iktisab, dengan nisbah usaha dia yang elok, itu pada halnya kasih bagi kesempurnaan dan benci pada kurang, ya, orang yang tiada bagi Allah Ta'ala, ya, kurang barang yang tiada bagi Allah Ta'ala. Dan yang kedua itu hamidah, iaitu daripada dirinya, tetapi apabila melihat dia akan memberi manfaat dalam dirinya, dia buat nak ada manfaat, ya, kalau tidak dia tak buat. Tiada daripada yang mengadakannya, bukan dia menghadap Tuhan, tidak. Maka itu dia panggil mahjub, terdinding lagi dengan dia, dengan pandangan daripada kepentingan dia tadi. Maka bahawasanya diri itu akwan, tiada memberi mudarat dan tiada memberi manfaat. Diri kita begitulah, yang lain dipanggil apa hakikat dia, la yadur wala yanfa, tidak memberi mudarat dan manfaat. Dan yang ketiga, mahmudah pada satu wajah dan mazmumah pada satu wajah. Ya, satu wajah baik, satu wajah kurang. Seperti ikhlasnya, ya, daripada apa? Darul fana kepada darul baqa. Daripada negeri yang lenyap dunia ni kepada negeri yang kekal. Maka adalah ia sejahtera daripada, sebab dia buat amal saleh. Maka wajah yang mazmumah apa? Iaitu syughulnya, bimbangnya, asyik hati daripada bagian nafsunya, daripada musyahadah ke Tuhan, ya. Dia seronok dengan nafsu tadi. Sebab dalam syurga nikmat nafsu kan. Daripada tu daripada musyahadah. Daripada tu kalau Arab dia panggil anil matruk. Apa makna anil matruk? Meninggalkan. Ya, dia meninggalkan musyahadah ke Tuhan. Dia tak memberi tumpuan, padahal musyahadah itu yang paling besar. Ya, menghadap hadrat Tuhan itu yang paling besar. Dan tiadalah demikian itu daripada hal orang yang arif. Itu bukan perangai orang yang arif. Orang arif siapa? Al-arif la yazalu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qarar. Itu ta'rif orang arif. Orang yang benar-benar makrifat ke Tuhan apa? La yazalu tiraru wa la yakunu ma'a ghairillahi qarar. Orang yang arif hati dia sentiasa bergantung dengan Tuhan, tak putus setiap saat.
Kemudian yang kedua, wala yakunu ma'a ghairillahi qararuh. Tidak ada yang lain di Tuhan menetap dan mensegar, menyeronok hati, tak ada. Ya, dia seronok hanya dengan Allah, lain tak ada. Ya, lain semua makhluk. Syurga makhluk tak? Makhluk juga. Kalau dia tak duduk taraf tu, dia bukan arif lagi. Dia panggil ma'arif. Orang Melayu panggil apa? Ma'arif. Ya, bukan arif lagi. Kalau diletakkan matlamat dia bukan selain Allah tu, bukan lagi, jauh lagi. Banyak kerja lagi tuan-tuan yang buat. Dan adalah berjalan kepada Ta'ala itu dengan apa? Dengan fana dia segala kainat. Bukan fanar, itu fana. Ya, lenyap. Kalau dia tak lenyapkan pandangan pada makhluk, bermakna dia belum berjalan lagi tuan. Dia belum berjalan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan fana, mana melati menghilangkan pandangan pada segala kainat dengan apa? Melihat mukawwin. Bila hati kita berhadap di kehadrat Tuhan, lazat menghadap Allah Ta'ala, seronok syuhud dengan dia, bermakna dia mengalami makam fana. Fana mana apa? Ya, ru'yatullahi bila khalqin. Memandang hadrat Tuhan dan melenyapkan pandangan kepada makhluk. Itu makna fana tuan-tuan ni. Itu kelazatan hebat. Duduk taraf ni nanti Tuhan akan berikan berbagai-bagai kurniaan tuan-tuan ni. Allah. Dan dalam berjalan kepada Ta'ala itu dengan fana daripada segala kainat, dengan melihat mukawwin, melihat dengan mata dalam dia, syuhud. Iaitulah pada yang dituntut, dan itulah kesudah-sudahan perjalanan orang yang muntaha, kemuncak orang yang tinggi situlah. Batu Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj, kita tengok ada Rasulullah berpaling tak tuan-tuan? Ya, tak ada kan? Panggilan-panggilan pun dia tak layan. Ya Muhammad, anzilni as'aluk. Wahai Muhammad, berhentilah sebentar. Kita ni nak bertanya. Paling tidak. Jawab pun tidak. Bahkan ditanya Jibril, siapa tu Jibril? Itulah panggilan Yahudi. Paling dia Muhammad, habis umat kau jadi Yahudi. Tak paling kau macam paling. Jalan lagi panggilan Nasara, macam tu juga. Jalan lagi panggilan dunia. Ya Muhammad, halumma ya Muhammad, anzilni as'aluk. Berhentilah sekejap ya Muhammad. Nabi jawab pun tidak, paling pun tidak. Itulah cara kita nak berjalan ke hadirat Tuhan. Barulah sampai puncak. Ya, kalau paling aja habis. Paling aja dah sangkut jawab dia. Batu kuda bila nak berjalan laju, dia akan pakai apa tuan-tuan? Dia pakai apa? Kekang. Orang panggil lijam. Ya, bila pakai kekang, tak boleh makan kan? Dia di jalan terus. Kalau tak pakai macam, nampak gumpuk kiri kanan, habis. Kejap ke kanan, kejap ke kiri. Orang dah sampai, dia tak sampai. Jadi kekang, pam, dia tak boleh makan, dia jalan terus. Itulah kita kena pakai lijam. Lijam apa dipanggil? Lijamut taqwa. Taqwa tu diibaratkan macam lijam. Bila ada taqwa, insya-Allah dia boleh jalan terus. Ya, itu maknanya satu kaedah yang besar ditunjukkan oleh Tuan Pengarang gitu. Ya. Kemudian mana dalil yang kita bincang ni akan datang disambung dengan hadis sahih, wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratu ila Allah wa rasul, fa hijratu ila Allah wa rasuli. Dalam haji hijrah, bahawa Nabi hijrah kena Allah Rasul, bukan kena yang lain. Ya. Sebab situ ada satu cerita Ummul Qais. Dia nak bernikah dengan Ummul Qais di Madinah. Kita sekarang naik bas pergi Madinah berapa jam tuan? Berapa jam? 6 jam. Bas tuan. Kalau dulu naik unta kuda berapa jam? Tengok je padang pasir sayu. Kan? Mahbubah kekasih ada kat sana. Duk rindu nak pergi tengok padang pasir belum mau dan. Jadi bila berlaku hijrah, dia ambil kesempatan sama dengan Rasulullah pergi. Jadi oleh kerana hijrah dia tadi nakkan cekmek Ummul Qais kan. Maka Nabi letakkan nama dia Muhajir Ummul Qais. Ni orang ni nama dia Muhajir Ummul Qais. Berhijrah kerana nak bernikah dengan Ummul Qais, bukan hijrah yang dikendaki oleh Allah dan Rasul. Padahal nikah tu apa? Sunnati kan. An-nikah sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaisa. Tuan-tuan belum nikah. Kutubah tu kati tak ingat lagi. Kutubah nikah ni. Tu kutubah nikah dah baca hadis kan. An-nikah sunnati, nikah tu sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati, siapa tak beramal dengan nikah dengan sunnahku, falaisa minni, bukan daripada umatku, mana bukan umatku yang sempurna. Ya, bila cukup syarat tu dibahas lagi dah. Jadi makna walaupun itu sunnah besar,
pernikahan tadi, tapi jangan campur dengan urusan hijrah yang besar ni. Hijrah tuan-tuan besar. Tinggal keluarga, tinggal tanah air. Semata-mata nak membawa perintah Allah SWT. Jadi dalam hijrah ni ada seorang tadi dia ambil kesempatan sama hijrah pada zahir sama dengan Nabi, tapi hati dia nak menikah dengan Cik Mek tu. Maka Nabi pun gelar dia Muhajir Ummul Qais. Itu pengajaran besar dalam hadis sahih ni ya. Kemudian wanzur ila qauli sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Ya Karim.